Salam bahagia, kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV dan sudah pastilah hari ini juga kita memilih satu topik yang saya kira cukup sesuai dan juga relevan sebenarnya dengan perkembangan semasa dan topik yang kita pilih hari ini ialah move on dengan endemik COVID-19. Dan sudah pastilah ada dua tetamu yang cukup istimewa sebenarnya yang akan berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini. Dan kedua-dua tetamu ini akan kita hubungi seperti biasalah melalui kemudahan StreamYard. Jadi kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada tetamu kita yang pertama, iaitu yang berbahagia Dr. Sakinah Sulong yang merupakan pakar perubatan keluarga di Medical Mythbusters Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doktor sedang berada di Johor ketika ini ya? Ya, benar. Jadi Johor macam mana keadaannya bila kita bercakap tentang COVID-19? Alhamdulillah ya, Syarkawi, kita dekat Johor ni kita dah menyaksikan penurunan kes yang banyak dan sebenarnya staf kesihatan dekat Johor menyambut baik peralihan Johor ke fasa seterusnya ya. Tak sabar sebenarnya kita dah masuk ke fasa. Betul. Satu perkembangan yang baiklah, penurunan kes yang banyak. Alhamdulillah. Baik, kita ada seorang lagi tetamu. Jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Dr. Muhammad Roslan yang merupakan Ketua Jabatan Sains Kemasyarakatan dan Pembangunan Fakulti Ekologi Manusia di Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum Dr. Roslan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar saudara Syarkawi? Baik, Alhamdulillah. Dr. Roslan. Jadi kita dapat bersama lagi di ruang bicara ini untuk bercakap tentang satu isu yang saya kira cukup penting sebenarnya. Dan kita juga sebenarnya berdebar-debar jugalah menunggu bilakah agaknya kita akan mencapai apa yang dijanjikan, iaitu 90% vaksinasi kepada orang dewasa di Malaysia ini. Dan kalau kita mencapai jumlah 90% itu, maka berkemungkinan besar bahawa beberapa perubahan akan dilakukan oleh pihak kerajaan, dan yang ditunggu-tunggu ialah tentang rentas negeri yang akan dibenarkan nanti. Tetapi banyak juga persoalan-persoalan yang ingin kita kongsi sebenarnya, tetapi mungkin menarik jugalah kita mulakan dulu bersama dengan Dr. Sakinah. Sesuatu yang penting difahami oleh penonton-penonton kita yang sedang menyaksikan ruang bicara ini, mereka ingin tahu sebenarnya perbezaan di antara endemik, epidemik dan juga pandemik. Itu yang mungkin memerlukan sedikit penjelasan daripada Dr. Sakinah. Silakan Doktor. Okey, terima kasih Syarkawi. Sebenarnya term pandemik itu ia mula disebut ramai apabila WHO mengisytiharkan COVID-19 ini sebagai pandemik pada bulan Mac 2020. Jadi ia adalah satu istilah yang sebenarnya diguna pakai dalam perubatan untuk menunjukkan bahawa kadar jangkitan sesuatu wabak ataupun sesuatu jangkitan tu menjangkaui ataupun meliputi banyak negara, merentasi sempadan ya. Jadi bilangannya pastinya memang banyak, memang tinggi, dan itulah yang berlaku dalam pandemik COVID ni, di mana dia bukan saja melibatkan satu atau dua negara tetapi melibatkan banyak negara. Dan sebenarnya pandemik COVID bukanlah pandemik yang pertama berlaku dalam sejarah manusia. Sebenarnya kita dah ada pelbagai pandemik dah sebelum ni. Spanish flu yang paling banyak mengorbankan nyawa, 500 juta. Dan kemudian kita ada pandemik lain, HIV juga dikira sebagai satu pandemik satu ketika dulu. Ya, betul. Jadi kita telah survive, the human ship has survived a few pandemic before COVID-19. Dan seterusnya itu nak menggambarkan pandemik lah. Maksudnya bilangannya banyak negara yang terlibat. So ia diisytiharkan sebagai pandemik kerana ia melibatkan banyak negara di seluruh dunia. Dan seterusnya bila kita sebut epidemik, epidemik ini bermaksud wabak atau penyakit yang berlaku dalam bilangan yang tinggi di sesuatu populasi ataupun negara. Mungkin kalau kita boleh katakan contoh seperti satu ketika dulu mungkin denggi ataupun malaria, ya, bila kes dia terlampau banyak ia dipanggil epidemik.
dalam sesebuah negara. Okey. Dan seterusnya endemik. Endemik ni bermaksud jangkitan tu berlaku di sesuatu kawasan geografi. Okey. Di sesuatu kawasan geografi yang tidak terlampau banyak kes, seperti kes sekarang ni kita dalam suasana negara kita sekarang, kita sebenarnya yang saya bagi contoh ialah denggi. Denggi kita telah memasuki fasa endemik di mana maksudnya kita akan sentiasa ada. Virus tu sentiasa ada. Tapi dia tidaklah melibatkan terlampau ramai orang yang terkena jangkitan. Itu yang boleh saya bagi perbezaan lah secara kasar. Okey, menarik. Baik, saya juga nak dapat pandangan daripada Dr. Roslan. Kalau kita ikuti kenyataan yang dikeluarkan oleh Yang Berhormat Menteri Kesihatan Saudara KJ sendiri, Khairy Jamaluddin sendiri menyebut bahawa perubahan daripada fasa pandemik kepada endemik ini bukanlah bererti kita mengaku kalah sebenarnya, tetapi itu adalah merupakan satu sesuatu yang perlu sebenarnya dilakukan kalau kita lihat kepada senario sosial, ekonomi khususnya. Jadi ini satu berita yang mungkin menggembirakan rakyat Malaysia. Tetapi saya tak dapat pandangan ikhlas daripada Roslan sendirilah, Dr. Roslan. Apakah in terms of timing itu dalam keadaan ketika ini, apakah itu merupakan satu timing yang tepat ataupun bagaimana? Apakah itu satu langkah yang tepat sebenarnya dilakukan oleh pihak kerajaan? Okey, terima kasih Saudara Syakawi. Melihat kepada apa yang kita hadapi pada hari ini, sama ada ia tepat ataupun tidak tepat, kita perlu melihat kepada statistik yang berlaku pada hari ini. Adakah ia memang sesuai untuk kita laksanakan sebagai endemik ataupun kita masih lagi berada di fasa pandemik yang kita tengah hadapi hari ini. Dan peralihan itu tetap akan berlaku seperti mana yang Saudara Syakawi sebut, kan? Kita tidak boleh lari daripada peralihan itu. Maknanya nak tak nak kita akan melalui fasa tersebut. Tetapi sama ada tiba dah masanya ataupun tidak, itu semua bergantung kepada keadaan kesihatan kita dari segi statistiknya. Adakah ia betul-betul untuk kita rasa selamat ataupun kita berada pada satu tahap perubahan begitu. Yang itu saya kira pakar perubatan lebih arif mengenai tentang perkara tersebut. Tetapi apa yang lebih penting untuk saya bicarakan pada malam ini, adakah masyarakat itu benar-benar bersedia untuk mengharungi tentang pandemik kepada endemik tersebut. Ini perkara yang saya kira kita patut kupas pada malam ini juga, mengenai tentang adakah masyarakat kita hari ini benar-benar bersedia. Kalau kita lihat apa yang berlaku pada sebelum ini, saya kira masyarakat dah terlalu letih dan lelah bila mana mereka terpaksa mengikut SOP dan sebagainya. Sebab itu bila kita membuka sedikit kelonggaran kepada masyarakat, mereka mengambil kesempatan itu untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti yang seperti mana yang dibenarkan oleh kerajaan. Jadi saya kira ini adalah satu fasa di mana kita memberikan satu orang kata kebaikan kepada masyarakat untuk mereka rilis tentang apa yang mereka telah lalui sepanjang hampir 2 tahun ini yang berlaku pandemik ini. Jadi untuk kita beralih kepada satu fasa endemik ini, kita perlu masyarakat juga perlu mematuhi segala SOP yang kita telah laksanakan. Walaupun kita beralih kepada endemik nanti pun, saya kira SOP asas perlu kita laksanakan dan masyarakat perlu mematuhinya seperti pelitup muka, cuci tangan. So ini adalah kebersihan yang perlu kita jaga dan saya rasa ini adalah satu perkara yang sudah menjadi tata cara kehidupan kita. Maknanya kita tidak boleh meninggalkan perkara ini dalam keadaan kita endemik. Tetapi apa yang lebih penting, adakah kita bersedia dari segi kos, kan? Kos hidup itu. Bila mana kita melalui fasa endemik ini, kita akan terus memakai pelitup muka, kita akan terus memakai sanitizer dan sebagainya. So ini adalah peningkatan terhadap kos hidup masyarakat kita. Dan apa yang menariknya, kalau kita lihat, bila mana ia menjadi satu kewajipan kepada kita untuk memakai pelitup muka ataupun sanitizer dan sebagainya, ia tidaklah menjadi barangan yang murah, kan?
di Malaysia ini perkara yang menarik saya tengok di Malaysia ini. Kalau di negara-negara maju, perkara yang menjadi keperluan, dia akan menjadi barang itu akan lebih murah berbanding dengan barang-barang yang tidak menjadi keperluan. Tetapi di Malaysia ini, kalaulah ia menjadi keperluan, itulah barang yang lebih mahal daripada kehidupan kita. Jadi ini juga adalah persiapan sebenarnya kepada masyarakat kita. Adakah kita benar-benar bersedia untuk mengeluarkan kos, tambahan kos dalam kehidupan kita, sebab kita akan terus memakai pelitup muka, kita akan terus memakai hand sanitizer dan mencuci tangan dan sebagainya. So ini perkara yang saya kira semua orang perlu fikirkan. Seharusnya harga-harga barangan ini perlu murah dan sebab ia menjadi keperluan pada hari ini. Saya berhenti setakat itu dulu. Okey, menarik. Kita dengar apa yang disebut oleh Dr. Muhammad Roslan tadi, Dr. Sakinah. Ini pun satu isu yang menarik. Apakah rakyat Malaysia sebenarnya sudah bersedia untuk menghadapi apabila kita berubah ke fasa endemik ini? Tetapi dia menyentuh juga beberapa perkara yang perlu diberi perhatian yang serius. Tetapi saya nak tanya Dr. Sakinah, persediaan yang lebih penting ialah apakah rakyat Malaysia sebenarnya sudah bersedia dari segi psikologi, dari segi mental dan juga mungkin jugalah dari segi menghadapi situasi ataupun the new normal yang mungkin jauh berbeza dari apa yang mereka alami sebelum ini, Dr. Sakinah. Saya rasa saudara Syarkawi, satu perkara yang masyarakat umum kena tahu ialah ia mengambil masa yang lama untuk kita kembali kepada hidup kita pra-COVID. Dan kita sebenarnya sedang melangkah secara berhati-hati untuk ke fasa seterusnya. Kalau kita tengok beberapa negara macam Singapura, Australia, Hong Kong, China, pada asalnya mereka mensasarkan zero cases of COVID. Tapi with the presence of the new variant Delta ni menyebabkan mereka terpaksa mereka mendapati bahawa untuk mendapatkan zero cases tu hampir mustahil. It's almost impossible. So apa yang that's why kita kata kita mesti terima hakikat bahawa COVID is here to stay. Kemungkinan maksudnya memang kemungkinan tu memang nyata pada kita. Dan apa yang kita perhatikan juga ada beberapa langkah yang perlu kerajaan pastikan untuk sebelum kita ease all the restriction. Contoh program vaksinasi mestilah berjalan dengan baik seperti mana yang disebut oleh YBNK kita bahawa once kalau kadar vaksinasi kita mencapai 90%, kita punya travel restriction ataupun rentas negeri akan diangkat. Larangan rentas negeri akan diangkat. Itu adalah merupakan satu kita kata petunjuk bahawa sebelum kita membuat sesuatu ataupun memberi keringanan ataupun kelonggaran, there are certain things to be fulfilled. Terdapat beberapa kriteria yang kita perlu penuhi sebelum kita memberi kelonggaran kepada rakyat. Itu nombor satu, macam dari segi vaksinasi. Nombor dua ialah kita perlu sebagai masyarakat kita perlu sedar bahawa kita dah ke arah self testing ataupun melakukan ujian kendiri. Ini yang kita kena didik pada rakyat kita sekarang ni. Maksudnya kita tak bila dah nak rentas negeri, nasihatnya ialah you kena buat self testing sebelum you balik kampung untuk mengurangkan kebarangkalian you membawa balik jangkitan tu kepada ibu dan ayah di kampung. Dan kemudian bila let's say katakan seseorang tu dah buat testing dan didapati positif, individu tersebut mesti melaporkan ataupun update dalam MySejahtera. Itu satu sistem aplikasi yang kita dah wujudkan untuk tujuan COVID. Dan seterusnya mereka harus inform. Mereka harus memberitahu kepada kontak rapat. Supaya kontak rapat pun boleh membuat test. Dan seterusnya akan mengawasi. Pesakit tu sendiri kena monitor diri dia. Maksudnya kalau dia dah kuarantin dirinya kat rumah, sekiranya simptomnya bertambah teruk, pesakit berkenaan perlu mendapatkan bantuan di hospital-hospital. So ini sebenarnya saya pandang sebagai menyerahkan sebahagian besar tanggungjawab kepada rakyat itu sendiri.
Kalau dulu kita ada PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, di mana kerajaan telah sekat kita punya pergerakan untuk mengurangkan kes. Tapi sekarang kerajaan sudah melonggarkan PKP, tiada lagi PKP, dan rakyat yang seharusnya mengambil peranan sekarang menjaga diri mereka, sekiranya positif, apa tindakan-tindakan yang seharusnya mereka buat untuk mengurangkan kadar jangkitan dan seterusnya menjaga diri masing-masing. Saya rasa itu yang rakyat patut sedar. Menjaga diri mereka itu sesuatu yang cukup penting sebenarnya. Dan sebelum saya ingin dapatkan pandangan daripada Dr. Muhammad Roslan, saya nak teruskan juga bersama dengan Dr. Sakinah. Bila doktor menyebut tadi tentang the new variant, sekarang ini dah ada macam doktor sebut, iaitu Delta, kita ada Beta, dan bila kita bercakap tentang the new variant ini, ianya telah menjangkiti dikatakan lebih 2,000 mangsa setakat ini, dan kes yang di Selangor saja dah mencecah lebih daripada 100 kes. Jadi apakah the new variant ini mungkin akan merupakan satu ancaman baru yang mungkin juga akan memberi impak? Dan Dr. Sakinah. Memang dengan sebenarnya apa yang saya dapati ialah apa yang pakar-pakar perubatan dapati, sebelum ni kita memang aim untuk herd immunity, untuk mensasarkan di mana kita boleh eliminasi ataupun menghapuskan COVID-19. Tetapi dengan kewujudan variant of concern, VOC, seperti pada mulanya kita ada alpha variant, kemudian beta variant, dan seterusnya delta variant. Delta variant mula dikesan pada Disember 2020 di India. Dan apa yang menakutkan pakar-pakar ialah Delta variant ini dapati lebih mudah berjangkit. Lebih mudah berjangkit, di mana tempoh jangkitan, tempoh seseorang tu perlukan untuk menjangkitkan pada orang lain hanyalah 15 saat sahaja. Dan kemudian kita juga dapati dengan jangkitan virus ini juga simptom dia sedikit berbeza. Kalau dulu pesakit mungkin mengadu hilang deria bau, sakit tekak, tapi dengan Delta variant mereka ada simptom yang sedikit berbeza, iaitu headache, sakit kepala, diarrhea, So ini adalah simptom-simptom yang sebenarnya macam tak spesifik. Jadi sebenarnya boleh menyukarkan lagi pesakit tu dia syak yang dia ni ada COVID, Dan seterusnya pakar juga mendapati bilangan kemasukan ke hospital akibat COVID Delta variant ini juga lebih tinggi. Tapi yang paling kita risaukan ialah sekarang ni ialah yang kita dapati ialah didapati keberkesanan vaksin untuk menangani Delta variant ini telah menurun. Kalau angka asalnya daripada ujian asalnya mendapati bahawa keberkesanan vaksin contoh Comirnaty is about 94-96%. Tetapi dengan adanya Delta variant ini dilaporkan ia turun sehingga 63 ataupun 64%. So saya rasa itulah yang sebenarnya yang merupakan kebimbangan pakar-pakar di seluruh dunia, di mana kita tahu kita terpaksa hidup dengan COVID dan most of Delta variant, dan juga kemungkinan kita perlukan booster dose, suntikan kali ketiga. Dan saya rasa atas sebab itu juga kita masih kena terus amalkan SOP. Okey, pandangan daripada Dr. Muhammad Roslan, ini pun satu isu yang cukup penting juga lah. Kita tahu kerajaan baru-baru ini telah memperkenalkan ataupun membuka apa yang disebut sebagai gelembung pelancongan dan Langkawi, dijadikan sebagai bukanlah kita nak katakan the testing ground sebenarnya tentang disiplin rakyat Malaysia dalam menghadapi situasi ini apabila diberi the so-called kebebasan untuk melancong ke Langkawi. Tetapi pandangan Dr. Roslan, apakah apa yang berlaku di Langkawi itu membuktikan bahawa kita sudah bersedia sebenarnya untuk dibebaskan boleh rentas negeri dan sebagainya, Dr. Roslan? Saya kira apa yang berlaku di Langkawi itu adalah satu case study yang baik untuk kita lihat sebenarnya adakah masyarakat kita betul-betul bersedia dan boleh mematuhi SOP yang kita telah laksanakan. Dan apa yang berlaku di Langkawi saya kira ia sebagai satu kejayaan sebenarnya. Bila mana kes yang berlaku di Langkawi itu tidak melibatkan pelancong, tetapi ia hanyalah kes yang berlaku secara tempatan.
So ini merupakan saya kira masyarakat kita ni dia telah arif kan, sebab mereka telah melalui proses yang begitu lama dalam kehidupan mereka untuk mematuhi pelbagai SOP. Jadi menggunakan peluang yang ada itu, mereka menggunakan kesempatan itu untuk bercuti, beriadah, bagi melepaskan tekanan ataupun stres mereka, dan ini merupakan peluang yang ada kepada mereka. Dan berbalik kepada itu, kita lihat juga tentang tadi apa yang disebut oleh Dr. Sakina mengenai tentang bila mana masyarakat kita terpaksa membuat self quarantine dan membuat self check dari segi kesihatan dan sebagainya. Dan apa yang lebih penting sebenarnya di sini adalah pengetahuan. Adakah kita benar-benar memberikan pengetahuan yang sewajarnya kepada masyarakat kita mengenai tentang semua penyakit dan varian ini? Sebab seperti yang disebut bahawa simptom penyakit ini juga berbeza, kan? Ada yang mempunyai simptom yang sama dan mungkin ada yang mempunyai simptom yang berbeza. Jadi pengetahuan ini adalah sangat penting untuk kita berikan kepada masyarakat kita. Jadi apa yang boleh kita lakukan sebenarnya bagi memastikan masyarakat kita benar-benar bersedia adalah kita perlu menyediakan maklumat ini selengkapnya, dan maklumat ini perlu diberikan kepada semua masyarakat kita dan ia tidak boleh putus. Dan kita perlu menggunakan pelbagai cara untuk mereka yang mereka yang mempunyai akses internet ataupun IT tidak ada masalah. Tetapi bagaimana pula mereka yang tidak mempunyai akses ini? Jadi saya kira maklumat-maklumat ini perlu disalurkan melalui media arus perdana juga. Kita boleh menggunakan waktu-waktu prime, macam contoh waktu berita dan sebagainya, untuk kita menyebarkan maklumat-maklumat penting ini kepada masyarakat supaya masyarakat dapat mengetahui tentang apa sebenarnya berlaku terhadap viral tersebut. Jadi ini adalah perkara yang kita kena teruskan. Kerajaan perlu untuk invest perkara ini supaya ia boleh dilaksanakan dan boleh diberikan kepada mereka, terutamanya di luar bandar. Dan golongan-golongan yang di luar bandar ini juga, kita juga perlu memberikan advokasi ini secara manual juga. Kita tidak boleh mengabaikan manual ini, kerana apa? Mereka juga kadang-kadang tidak ada televisyen, tidak ada radio. Jadi kita juga perlu melakukan manual ini melalui kita memperkasakan ketua-ketua komuniti setempat. Saya kira ini perkara gerakan-gerakan ini perlu diperhebatkan supaya maklumat-maklumat itu akan sampai kepada komuniti. Akhirnya komuniti tahu apa yang mereka perlu dan tidak perlu buat. Sebab sehingga kini kalau kita lihat pun masyarakat masih lagi kabur tentang apa yang mereka perlu lakukan seandainya mereka positif, ataupun mereka, kalau kita tengok dalam MySejahtera tu dia ada warna-warna dia, kan. Jadi ini kalau kita yang di bandar ini, yang berpendidikan ini, kita boleh mengetahuinya. Tetapi kalaulah mereka ini adalah warga emas yang tidak ada bersama dengan mereka, jadi ketua-ketua komuniti ini perlu menjalankan tugas mereka untuk ziarah dari rumah ke rumah untuk memaklumkan tentang perkara-perkara ini, supaya maklumat pengetahuan itu benar-benar sampai ke komuniti dan akhirnya mereka tahu untuk bertindak apa yang mereka patut buat dan apa yang mereka tidak patut buat. Itu yang pertama. Yang keduanya, ahli keluarga juga perlu main peranan. Sebab itu, merentas negeri ini adalah sangat penting sebenarnya kepada keluarga-keluarga nukleus ini yang kecil. Sebab kadang-kadang ibu bapa itu, dia tidak ada penjaga. Jadi bagaimana kita nak educate golongan-golongan ibu bapa ini? Jadi merentas negeri ini kadang-kadang perlu diberikan juga kelonggaran kepada mereka yang mempunyai ibu bapa yang tinggal berseorangan di kampung. Jadi ini supaya mereka boleh membantu ibu ayah mereka mengajar tentang teknologi, mengajar tentang ilmu-ilmu yang ada mengenai tentang COVID ini. Jadi ini pertimbangan yang saya kira perlu dibuat supaya
kita memperkasakan keluarga itu juga. Sebab peranan ahli keluarga itu penting. Kadang-kadang kita ibu bapa kita ini lebih percaya kepada anak mereka daripada orang luar daripada keluarga mereka. Jadi gerakan-gerakan ini saya kira sudah perlu untuk diperhebatkan di peringkat komuniti supaya komuniti ini mendapat maklumat yang sebetulnya. Macam kita tengok hari ini banyak isu-isu yang anti vaksin dan sebagainya kan, yang memberikan maklumat-maklumat yang salah. Jadi maklumat-maklumat ini perlu diperbetulkan supaya mindsetting masyarakat kita memang betul-betul selari dengan apa yang sepatutnya kerajaan inginkan. Sebab saya risau nanti dia akan banyak persepsi. Sebab pencanaan persepsi ini sangat mudah berlaku dalam kalangan masyarakat. Jadi kita kena betul-betul untuk menjaga penjanaan persepsi ini supaya persepsi ini tidak terbabas. Jadi persepsi ini adalah persepsi yang tepat dan maklumat yang kita sampaikan itu tepat kepada masyarakat. Okey, baik. Dr. Sakinah, mendengar daripada apa yang disebut oleh Dr. Muhammad Roslan sebentar tadi, ini pun satu isu yang cukup penting sebenarnya. Saya nak kongsikan bersama dengan Dr. Sakinah. Kita bercakap tentang apabila kerajaan membenarkan merentas negeri, ianya disambut baik oleh rakyat sebenarnya. Mereka merasa lega dan sebagainya. Tetapi yang menjadi masalah yang saya lihat sendiri dengan mata kasar saya sendirilah apabila berada di sesuatu lokasi tepi pantai, tepi laut dan sebagainya. Bila kita melihat tentang sikap orang ramai yang tidak mematuhi SOP, sikap mereka yang seolah-olah lupa bahawa mereka sebenarnya hidup dalam norma baru, ada SOP yang harus mereka ikuti, tetapi nampaknya mereka seolah-olah tidak melihat itu sebagai satu perkara yang serius. Jadi kalaulah ini berlarutan, berpanjangan dan terus berlaku, apakah bila kita sebut tentang move on dengan endemik ini, mungkin ia akan menjadi sesuatu masalah besar pula selepas itu? Betul. Saya rasa sebab tu ada pesanan saya ada terbaca pesanan oleh YBMK dan juga Tan Sri Dr. Nur Syam Abdullah, kami punya DG menyatakan bahawa walaupun vaksinasi kita telah mencapai kita kata almost 90% dah sekarang, tetapi kita masih belum boleh melupakan kaedah-kaedah yang kita panggil kaedah kesihatan awam, iaitu memakai pelitup muka, penjarakan fizikal, basuh tangan selalu. Ini adalah cara-cara yang sebenarnya yang masih berkesan untuk mencegah jangkitan COVID. Dan kita dapati hasil daripada pengalaman yang lalu, saya rasa kita manusia ni memang mudah lupa. Terutama Malaysian. Saya perasan kalau once kita lift up the restriction, they will macam budak sekolah sorry to say, macam budak sekolah yang baru balik sekolah, they were rushing out from the gate macam like there is no tomorrow. So saya menyeru pada masyarakat untuk mengambil langkah berhati-hati, dan sekiranya anda nak melangkah ke fasa seterusnya, anda perlu mengambil tanggungjawab untuk menjaga diri anda sendiri, dan sekiranya anda dijangkiti, please avoid letting other people getting the same illness lah. Maksudnya kalau kita dah tahu kita ada COVID, please isolate yourself. Jangan jadi tak responsible. Sebab memang saya tahu kita kes-kes yang pernah saya tangani di mana individu tu dia dah tahu dia ada simptom, dah ada masalah, tapi still pergi meeting, still pergi kerja dan seterusnya menyebarkan pada orang lain. So the responsibility tu memang penting untuk datang daripada setiap individu. Dan saya tertarik dengan Dr. Roslan tadi menyebut tentang peranan pemimpin dalam komuniti. Pemimpin dalam komuniti. Saya rasa ia satu peranan yang saya harap ia boleh lebih obvious lagi lah dilakukan, sebab kita masih memerlukan penyampaian maklumat yang lebih berkesan kepada semua anggota masyarakat, supaya kalau berlaku pelanggaran SOP, pihak yang melanggar tu dia rasa malu. Dia rasa malu macam, oh, I am doing something wrong, I shouldn't do this.
Dia tak, supaya ada rasa disiplin diri tu. Tak adalah macam dan satu lagi perkara yang saya rasa paling penting ialah pemimpin-pemimpin pun kena jaga SOP juga ni. Sebab rakyat sedang memerhati. Rakyat sangat memerhati. It's no longer ini bukan zaman di mana rakyat hanya berharap pada surat khabar untuk berita mutakhir kan. Jadi please pemimpin-pemimpin saya harap menunjukkan contoh yang baik, menjadi role model yang baik dalam mengamalkan SOP. Dan betul satu lagi, saya nak pencelah juga apa dia Dr. Sakinah. Nak dapatkan pandangan doktor jugalah. Satu lagi perkara yang dimainkan di luar sana ialah mereka mempersoalkan juga tentang keberkesanan vaksinasi COVID-19. Ada yang mengatakan bahawa walaupun telah menerima 2 suntikan vaksinasi, mereka tidak kebal sebenarnya dari COVID-19. Jadi mereka mempersoalkan tentang keberkesanan vaksinasi itu sendiri. Jadi mungkin Dr. Sakinah ada pandangan yang tersendiri. Okey, seperti yang saya katakan awal-awal tadi, memang pada masa mulanya program vaksinasi kita roll out ataupun dilancarkan, memang kita mengharapkan 0 cases. Ataupun kita kata mencapai herd immunity, di mana ada sebilangan kecil golongan yang tidak menerima vaksin akan mendapat perlindungan. Tetapi dengan adanya new variant iaitu varian Delta yang lebih mudah berjangkit dan kita kata seakan dia menurunkan keberkesanan vaksin itu sendiri, maka atas sebab itu vaksinasi bukanlah the only way ataupun vaksinasi bukanlah satu-satunya jalan untuk mencegah COVID-19 pada masa sekarang. Sebab itu kita masih perlu amalkan SOP. Dan kalau nak kata vaksinasi tidak berkesan, saya rasa itu ada satu tanggapan ataupun pernyataan yang salah. Kerana walaupun keberkesanannya itu berkurang, tetapi untuk tindakan pencegahan, vaksinasi serta pematuhan pada SOP adalah langkah yang paling efektif yang ada pada masa sekarang. Kerana apa? Sebab vaksinasi ni mencegah dan kita dapat daripada data-data yang ada, orang yang tidak divaksinasi mempunyai risiko 5 kali ganda untuk dijangkiti. Orang yang tidak divaksinasi mempunyai risiko yang lebih untuk dimasukkan ke hospital dan ICU, dan orang yang tidak divaksinasi mempunyai risiko untuk meninggal disebabkan COVID berbanding orang yang divaksinasi. Dan kita boleh tengok di negeri-negeri di mana yang vaksinasinya paling cepat, peratusan vaksinasinya paling cepat tercapai, negeri-negeri inilah yang mencatatkan penurunan kes di ICU dan juga penurunan kes kematian akibat COVID. So kalau nak kata vaksin tidak berkesan, saya rasa itu memang tanggapan yang salah. Okey, kita dapatkan pandangan daripada Dr. Roslan. Ini pun sesuatu yang penting juga sebenarnya. Dr. Roslan, kita tahu bahawa rancangan Malaysia ke-12 telah pun dibentangkan di Parlimen oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Dan apakah Dr. Roslan merasakan bahawa mungkin ada perkara-perkara ataupun isu-isu penting yang boleh diketengahkan yang tidak dimuatkan ataupun tidak dibangkitkan dalam rancangan Malaysia ke-12 itu yang perlu dilihat semula oleh pihak kerajaan? Okey, dalam rancangan Malaysia ke-12, apa yang saya lihat adalah rancangan tersebut banyak memberi fokus kepada mikro. Ia tidak banyak membicarakan secara mikro dalam kehidupan manusia itu. Jadi untuk kita melihat kesejahteraan masyarakat ini, kita perlu melihat dari konteks mikro, iaitu perlu melihat dari konteks kesejahteraan mental, spiritual mereka mengenai tentang kesejahteraan hidup itu. Jadi dalam kita mengharungi COVID-19 ini, saya kira kemahiran ataupun untuk kita mensejahterakan masyarakat kita adalah kita perlu menitik beratkan tentang perkara-perkara sosial itu. Tetapi ini kita tidak nampak sangat di dalam RMK ke-12. Kalau kita lihat sebagai contoh dalam pendidikan,
banyak diberikan fokus kepada sains dan teknologi itu. Saya bukan nak menafikan tentang kepentingan sains dan teknologi, tetapi kita juga perlu mengimbangi sains teknologi itu dengan ilmu-ilmu sosial. Sebab apa yang berlaku ketika pandemik ini adalah sebenarnya membuka mata kita bahawa kemajuan itu bukan dilihat dari segi tingginya kemahiran sains ataupun teknologi itu, tetapi juga ia juga memberi kesan kepada kemurungan, kesan kepada apa yang berlaku secara dalaman kepada individu tersebut. Jadi saya kira sudah tiba masanya sebenarnya kita beralih daripada STEM kepada STEAM, iaitu dengan meletakkan iaitu arts ataupun ilmu sosial itu di dalam kita punya plan pendidikan negara, dengan menitik beratkan dari segi kita perlu meramaikan mereka-mereka dalam bidang sosiologi, dalam bidang antropologi, dalam bidang psikologi, dan mereka-mereka community worker. Jadi mereka-mereka ini sebenarnya perlu memainkan peranan penting ketika kita mengharungi pandemik ini, terutamanya menjadi sukarelawan, menjadi sokongan sosial kepada masyarakat kita. Jadi ini semua adalah perkara yang saya kira perlu ditekankan oleh pihak kerajaan untuk membuat pelaburan sebenarnya di dalam kita melihat dari segi konteks sosial itu. Sebab itu yang perkara kedua yang ingin saya tekankan di sini adalah mengenai longitudinal study dalam bidang sains sosial. Kita banyak lihat bahawa longitudinal study ini tidak banyak diberikan, grant-grant itu tidak banyak diberikan kepada pengkaji sains sosial. Saya kira kita sudah perlu ke arah itu dengan melihat sikap sebelum, selepas, semasa dan mengambil kira 5-6 tahun begitu seperti mana kajian yang dilakukan terhadap sains. Saya kira ini perkara yang kita sudah perlu titik beratkan dari segi ilmu sosial itu untuk melihat bagaimana perubahan sikap masyarakat kita. Sebab itu di awal pandemik hari itu, ramai ahli-ahli sains sosial sebenarnya tidak bersetuju bila mana kita melakukan SOP itu dalam keadaan kita pukul rata, fix all. Kita tidak mengikut kepada latar budaya ataupun latar belakang geografi sesuatu kawasan itu. Jadi kalau kita ingin melakukan sesuatu kaedah yang kita boleh membantu masyarakat kita ini untuk ia lebih berkesan, kita perlu ada satu strategi yang ia bukannya one size fits all. Ini perkara yang kita perlu titik beratkan. Jadi sebab itu saya kira, sebab manusia ini sangat dinamik. Dia memang berubah-ubah kan. Jadi kadang-kadang dia jadi A, kadang-kadang dia jadi B. Jadi kadang-kadang kita sukar untuk kawal manusia ini. Jadi sebab itu saya kira pengajian-pengajian mengenai tentang sosial, mengenai tentang community, ini adalah sangat penting hari ini untuk kita melihat kedinamikan perubahan masyarakat kita dalam keadaan pandemik. Sebab itu dalam pandemik hari ini, perkara yang paling jelaslah untuk kita lihat adalah kebersamaan masyarakat kita. Bila mana kita tidak ada bantuan dan sebagainya, masyarakat mengambil satu inisiatif sendiri dengan membantu masyarakat sendiri, tidak perlu bergantung harap kepada orang lain dengan mengibarkan bendera putih dan sebagainya. So ini adalah satu perkara yang sangat unik sebenarnya untuk kita lihat. Sebab itu dalam keadaan pandemik ini, saya kira bukannya golongan mereka yang dalam bidang perubatan menjadi frontliner, tetapi sebenarnya kita semua adalah frontliner dan kita semua perlu bertanggungjawab untuk menjaga kesihatan kita dan juga bertanggungjawab terhadap komuniti kita. Bagaimana kita untuk untuk kita memastikan bahawa virus itu tidak tersebar.
Okey, kita akan sambung lagi nanti. Itu pandangan dan juga pendapat daripada Dr. Muhammad Roslan. Tidak mengejutkan kerana dia mewakili Fakulti Ekologi Manusia. Tapi apapun, anda jangan ke mana-mana. Kembali semula sebentar saja lagi. Kita akan berehat hanya buat seketika dan kembali nanti kita terus bercakap tentang topik yang cukup penting sebenarnya, iaitu move on dengan endemik COVID-19. Kita jumpa lagi selepas ini. Baiklah, terima kasih kerana anda masih lagi menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini. Kita masih lagi bercakap tentang topik yang cukup penting sebenarnya, iaitu move on dengan endemik COVID-19. Baik, mungkin sesuatu yang penting juga Dr. Sakinah, bila kita bercakap tentang pandemik COVID-19 ini. Baiklah, ditakdirkan memang kita akan bergerak kepada fasa endemik, mungkin dalam beberapa jangka masa yang dikatakan agak singkat sebenarnya. Tak berapa lama lagi kita akan bergerak ke arah itu. Tetapi apakah berlaku Dr. Sakinah? Katakanlah semasa kita berada dalam fasa endemik ini, tiba-tiba COVID-19, kes-kes COVID-19 meningkat dengan begitu tinggi sekali. Apa yang akan dilakukan selepas itu, Dr. Sakinah? Itu yang sebenarnya menjadi kebimbangan pakar-pakar perubatan, ya, terutama pakar perubatan kesihatan awam, ya, dan pakar virologi memang menyatakan kebimbangan mereka dengan timing untuk kita bergerak ke fasa endemik sebenarnya. Dan sebab itu juga kita perasan ada fasa yang kita panggil fasa peralihan. So it's like testing the water. But memang saya rasa memang kita akan jangkakan kes akan naik. Ya, cuma sejauh mana peningkatan kes itu boleh melumpuhkan sistem kesihatan negara kita. Ya, contohnya sekiranya kes naik, tetapi tidak ramai yang mengalami simptom yang teruk ataupun mengalami COVID yang severe, yang teruk. Jadi tidaklah membebankan sistem di hospital dan tidak juga mengakibatkan kematian yang tinggi. Itu yang sebenarnya yang sepatutnya yang kita fikirkan lah. Dan saya rasa kerajaan juga memang kena ambil tindakan berjaga-jaga, di mana selain daripada memastikan kita kata kualiti dan juga keboleh dapatan ujian self-testing tu dengan lebih mudah, ya, menetapkan harga shilling yang berpatutan. Kerajaan juga sebenarnya memang mengemaskan pengurusan kes dengan melakukan kita kata penilaian secara virtual. Ya, kalau dulu pesakit kena datang ke CAC untuk penilaian, tapi dengan di masa hadapan kita akan lebih menggunakan kaedah virtual ataupun penilaian secara online. Ya, ini antara langkah-langkah yang saya rasa yang kerajaan sudah mula adopt lah. Ya, dan kemudian pelibatan daripada sistem pihak swasta, pihak kesihatan swasta, dan juga kerajaan juga turut mengenal pasti hospital-hospital yang akan dijadikan hospital COVID, di mana sekiranya kes meningkat, hospital-hospital ini akan diutilize untuk menangani kes-kes COVID yang datang. Dan saya rasa ini adalah antara langkah-langkah yang kerajaan sedang ambil dan sepatutnya memang kena ambil untuk memastikan sekiranya kes meningkat, kita terpaksa pakaikan apa langkah-langkah yang saya sebut tadi. Apa-apa pun memang sebarang kita kata peralihan di masa peralihan ini, memang perkara-perkara ini akan diambil berat oleh kerajaan, iaitu pertama bilangan kes aktif, kemudian bilangan kemasukan kes ke ICU ataupun penggunaan katil di ICU, dan juga bilangan kematian. Saya rasa ini adalah 3 parameter yang sebenarnya boleh memberi panduan kepada kita sama ada fasa peralihan tu telah berjaya atau tidak. Satu lagi persoalan Dr. Sakinah. Doktor sebut juga bahawa kerajaan perlu berjaga-jaga, dan ini memang kita harapkan. Tetapi apakah bila kita beralih kepada fasa endemik nanti, SOP yang sedia ada sekarang ini perlu juga dilihat semula ataupun perlu diubah mengikut kesesuaian dengan fasa endemik itu? Pandangan Dr. Sakinah.
Okey, saya rasa satu perkara yang sangat kita kata how to say, yang sangat dititik beratkan oleh pelbagai pihak, terutama pihak kerajaan, ialah kita memerlukan satu fasa di mana kita nak buka kita kata aktiviti itu secara berperingkat. Okey, kita tak boleh hidup dalam suasana PKP selama-lamanya. Kita kena membuka contoh sektor pelancongan untuk menjana ekonomi. Kita nak adakan persekolahan secara bersemuka, kita nak mengadakan kegiatan sosial beramai-ramai dan seterusnya, yang terakhir membuka sempadan kita. Jadi sama ada kita kata benda ni memang perlu dilakukan oleh kerajaan, dan sekiranya kita dalam fasa peralihan ni kita akan mendapati bilangan kes kematian makin tinggi, dan saya rasa kerajaan akan memperkenalkan kembali langkah yang dirasakan sesuai. Tapi adakah kita akan kembali kepada zaman PKP? I have my doubt. Saya sedikit sangsi. Saya tak rasa kita akan kembali kepada zaman PKP. Kita mungkin akan mengubah suai beberapa langkah restriction ataupun larangan. Sebab apa yang kita dapati, PKP, contoh PKP 1.0 memang berkesan untuk menurunkan kes. Sangat berkesan. Tetapi kita mengalami kerugian yang banyak setiap hari. Dan memang kadar pengangguran pun tinggi. So kita tak nak lagi tercampak ke masa tu. So kita terpaksa ubah suai larangan dan SOP kita supaya ia kita kata macam tarik-tarik lah. You give some, you tarik sama. So that's a thing yang kerajaan kena hati-hati. Tapi dari segi aspek SOP itu memang perlu dilihat semula sekiranya kita beralih ke fasa endemik, ya Doktor, ya? Betul. Actually kalau saya tengok kenyataan YBKJ petang tadi pun, beliau menyebut bahawa sekiranya vaksinasi mencapai 90%, kita akan mengangkat balik larangan dan tas negeri. Tapi beliau juga menyebut kita tak dapat membenarkan hanya yang vaksin saja, yang lengkap vaksin saja yang boleh merentas negeri, kerana takkan nak buat sekatan jalan raya just untuk check status vaksinasi. So dia kata ni tak perlu. Tapi untuk dine in, untuk aktiviti sosial, pergi gym, you still kena tengok status vaksinasi. So saya rasa benda tu adalah sesuatu yang dinamik, yang sebenarnya boleh berubah mengikut ketetapan pihak MKN. Bila Dr. Sakina sebut tentang isu ini, barangkali Dr. Ruslan, sesuatu yang penting jugalah difikirkan kepada mereka yang masih lagi degil, masih lagi tidak mahu menerima vaksinasi COVID-19 ini. Apakah mereka mungkin akan berada pada situasi yang cukup sukar sebenarnya apabila kita beralih kepada fasa endemik nanti. Jadi nasihat barangkali juga pandangan Dr. Ruslan kepada golongan ini. Saya kira pada golongan yang menolak vaksin ini, mereka perlu berfikir secara lebih terbuka tentang perkara ini. Walaupun vaksin ini adalah pilihan, kan, sama ada mereka boleh ambil ataupun tidak ambil, tetapi mereka perlu melihat juga apakah kesan kepada golongan yang berada di persekitaran mereka. Dan mereka ingat SOP yang kita lakukan ini, yang asas itu bukanlah satu SOP yang percuma. Yang percuma ada satu je, iaitu penjarakan sosial. Yang lain semua berbayar, penutup muka berbayar, sanitizer berbayar, kan? Jadi adakah kita ingin hidup dalam keadaan begini selamanya untuk peningkatan kos hidup kita, kan? Dan kos hidup hari ini juga dah begitu tinggi. Adakah kita perlu menambah tentang perkara-perkara ini semua? Jadi saya kira kita kena berlapang dada tentang perkara-perkara begini, dan kita perlu mengambil satu jalan yang saya kira bukanlah mengikut majoriti, tetapi perlu ada satu pertimbangan yang saya kira sebagai pertimbangan yang memang waras, bahawa tiba masanya kalau kita perlukan vaksin tersebut, dan perkara ini kita perlu lakukan. Kita tidak boleh lagi menyatakan bahawa mungkin kerajaan selepas ini boleh mewujudkan satu rang undang-undang mengenai wajibnya vaksin tersebut kepada sesuatu sektor pendidikan sebagai contohnya, ataupun kepada sektor pekerjaan awam dan sebagainya. Saya rasa
kadang-kadang kalau kita melakukan begini, nanti orang kata kita ini suka membuat enforcement dari segi undang-undang kan. Tetapi kalau kita tidak melakukan sedemikian begini, dan ada orang akan mengambil kesempatan itu. Jadi saya kira untuk kebaikan dan demi menjaga kemaslahatan rakyat kita, saya kadang-kadang tindakan itu perlu drastik kan, untuk kita membentuk masyarakat kita ini supaya ia ke arah kepada kebaikan semua pihak kan. Ini perkara yang saya kira kita perlu lakukan. Jadi kepada mereka yang tidak mengambil vaksin, nasihat saya adalah fikir semula adakah itu jalan terbaik untuk anda, dan sains memang membuktikan seandainya anda mengambil vaksin bahawa anda tidaklah akan terkena jangkitan COVID pada tahap 4 dan 5 kan. Dia mungkin kena 1 ataupun 2 begitu. Dan ini adalah satu perkara berita yang baik, walaupun ia tidak memulihkan, tetapi ini adalah perkara yang baik untuk kita sebenarnya daripada kita ni. Jadi penjagaan kesihatan itu juga adalah penting untuk masyarakat kita. So itu dulu Tuan Syakawi. Okey, baik Dr. Sakinah, kita hampir di penghujung sebenarnya. Tak banyak lagi masa yang tinggal, atau lebih kurang 3 ataupun 4 minit saja lagi. Tapi pandangan pribadi Dr. Sakinah sendirilah, apabila kita bergerak ke arah fasa endemik nanti, apakah Dr. Sakinah yakin, telah pun dipesan berkali-kali oleh Dr. Roslan, Dr. Sakinah juga menyebut tentang sikap rakyat Malaysia sendiri juga harus berubah, menyesuaikan diri dengan keadaan semasa. Tetapi apakah Dr. Sakinah yakin bahawa apabila kita berada di fasa endemik nanti, keyakinan tinggi Dr. Sakinah bahawa mungkin pandemik COVID-19 itu akan betul-betul menurun. Itu yang kita harapkan. Tetapi apakah Dr. Sakinah mencangkakan apakah ianya boleh berlaku ataupun masih lagi perlu mengambil masa yang agak panjang ketika kita berada di fasa endemik nanti? Okey, Saudara Syakawi, sebenarnya ada pandangan daripada pakar perubatan yang saya pernah terbaca satu masa dulu, yang mengatakan setiap satu pandemik sekurang-kurangnya paling cepat ia boleh dikawal ialah 2 tahun. Dan secara lazimnya ia mengambil masa hingga 5 tahun. Ada pakar meramalkan sedemikian untuk kita kembali pada zaman pra-COVID. Jadi kita dah, kalau ikutkan tahun ni, kita dah nak berakhir tahun 2021, almost 2 years lah kita katakan. Jadi apa yang saya rasakan secara peribadi dengan adanya vaksin, dengan adanya kita kata natural immunity, di mana mereka yang dah sembuh daripada COVID pun juga mempunyai immunity badan terhadap COVID, saya rasa kita telah melepasi satu fasa yang sangat teruk di masa lalu, pada bulan Ogos, September. Dan kita dah menyaksikan penurunan, R0 kita pun dah 0.8 something. So bagi saya itu adalah satu perkembangan yang baik. Adakah ia boleh meningkat kembali? Mungkin boleh meningkat kembali, tapi ini pandangan pribadi saya, ia mungkinlah tidak setinggi yang pernah kita alami sebelum ini. Certainly I hope it will be over lah, the worst part of the pandemic. Tapi bukan disebabkan saya percaya dengan disiplin rakyat Malaysia, sorry to say, tapi sebab saya percaya bahawa kita, ramai daripada kita telah mempunyai immunity, sama ada partial immunity ataupun full immunity terhadap COVID-19. Jadi secara keseluruhannya Dr. Sakinah merasakan bahawa program imunisasi COVID-19 peringkat kebangsaan ataupun PICK ataupun PIK itu sendiri sebenarnya telah berjaya mencapai matlamat yang diinginkan oleh Kementerian Kesihatan. Komen Dr. Sakinah. Betul. Despite walaupun apa pun yang anti-vaksin katakan tentang program imunisasi COVID kebangsaan, tapi saya rasa tidak ada orang yang boleh, terutama petugas kesihatan kita telah melihat, kita tak boleh nak nafikan kesan vaksinasi terhadap sistem kesihatan kami, sistem kesihatan kita. Sebab apabila sekitar bulan Julai, di mana kes sangat tinggi di Lembah Kelang, dan masa tu YBKJ mengumumkan langkah drastik untuk menumpukan 100% usaha vaksinasi di kawasan Lembah Kelang, kita menyaksikan kes turun dengan sangat banyak dalam masa lebih kurang sebulan atau tak sampai sebulan pun. Jadi itu menunjukkan satu kita kata indikator ataupun tanda yang menunjukkan bahawa vaksinasi does works.
Walaupun mungkin tak pulih kita kata mencegah atau menghapuskan penyakit itu, tapi ia mengurangkan korban nyawa, mengurangkan beban sistem kesihatan, dan saya anggap itu adalah satu kejayaan. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Sakinah Sulong. Juga terima kasih juga kepada Dr. Muhammad Roslan kerana sudi bersama kita di ruang bicara ini. Banyak yang saya pelajari sebenarnya daripada apa yang disebut oleh kedua-dua tetamu kita, dan kita harap juga ia mungkin akan memberikan impak dan juga kesan yang positif kepada penonton-penonton yang menyaksikan ruang bicara hari ini. Tetapi jangan lupa, apapun yang ingin kita lakukan, ke mana pun arah yang ingin kita tuju, yang penting ialah kita masih lagi sebenarnya berjuang menentang pandemik COVID-19. Kita belum lagi menang. Jadi jangan lupa patuhilah SOP yang telah pun ditetapkan oleh pihak kerajaan, dan selalulah ingat pesanan kami di ruang bicara ini. Kita jaga kita jaga keluarga kita, dan yang penting sebenarnya kita jaga negara kita. Jumpa lagi dalam ruang bicara.